Assalamualaikum kepada semua pelajar. Untuk kelas 5 Al-Biruni, pada hari ini cikgu rakam pengajaran untuk alkana, alkena, alkuna dan juga alkohol serta asid karboksilik. Okey, kita buat revision sikit untuk alkana. Alkana ialah hidrokarbon tepu sebab mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja dan mempunyai ikatan tunggal sahaja. So bila ikatan tunggal, dia tepu, dah penuh dah ikatan pada karbon ni. Di mana dan juga formula am CnH2n, CnH2n tambah 2, di mana n sama dengan 1, 2, 3. Jadi hari pertama dalam alkana n sama dengan 1. So formula dia CH4. Nama dia methanol. Jadi nanti tengok balik nota mengenai penamaan daripada karbon 1 sehingga karbon 10 kan. Awalan dia met, at, kalau 2, kalau 3 prop, 4 boots, kalau 5 pants, kalau 6 hex. Okay, dan seterusnya sila cari. Okay, kemudian alkena. Alkena adalah hidrokarbon tak tepu. Okay, kerana boleh ditambah lagi dalam molekul itu dengan unsur yang lain, kerana kumpulan berfungsi bagi alkena ialah ikatan kovalen ganda 2. So satu ikatan ni bila putus, maksud cikgu, okay, ada ikatan ganda 2 di antara atom karbon, so itulah alkena. Apabila putus yang ini, dia boleh diputuskan akan ada 2 tempat kosong. Okey, so boleh masuk X, boleh masuk Y. So itulah maksud tak tepu, masih lagi boleh ditambah. Tak tepu bermaksud boleh ditambah. Dan alkana tepu sebab tidak boleh ditambah lagi. Formula am CnH2n tambah, tak ada tambah, CnH2n sahaja. Tapi n dia mesti bermula dengan 2. Okay, dia bermula dengan ethena. Okay, kenapa tak ada methena? Sebab sekurang-kurangnya mesti ada satu ikatan ganda 2. Kalau satu karbon saja, katakan dengan O bukan dengan C, ni bukan hidrokarbon. Jadi hidrokarbon mesti hanya mempunyai karbon hidrogen saja, dan untuk alkena mempunyai satu ikatan ganda 2. Okay, sekurang-kurangnya. Jadi dia wujud yang ahli pertama adalah N sama dengan 2, iaitu ethena. Ethena. Okey, seterusnya aktiviti yang ini anda kena buat. Okey, ini kena buat sama juga dengan alkana tadi. Yang ini pun buat. Alright. Seterusnya kita pergi kepada alkuna. Okey, untuk alkuna dia adalah hidrokarbon tapi mempunyai ikatan kovalen ganda 3. So inilah bezanya antara alkena dengan alkuna, ikatan ganda 3. Ahli pertama juga N sama dengan 2, kerana dia mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 3 antara atom karbon. So yang paling formula am dia CnH2n tolak 2. Okay, tolak 2 ni basically because dia ada satu lagi ikatan ganda 2. Jadi kalau tengok dengan alkena tadi 2n sebab ada 2 ikatan ganda 2. Satu ikatan ganda 2 boleh ditambah 2 lagi unsur. Jadi bila kurang bertambah satu ikatan ganda 2, makanya dia kurang lagi 2 ahli. So sekiranya boleh putus lah. Boleh putus, boleh ditambah sehingga 4 unsur lain. Okey, sekiranya putus, di sini putus, so dia akan ada 4. Okey, 4 lagi tempat kosong yang boleh ditambah. Satu ikatan sama dengan 2 unsur boleh masuk. Okey. So ini model molekul bagi alkuna. So yang ni juga buat. So diingatkan untuk ingat kumpulan berfungsi dia ikatan kovalen ganda 3 dan formula dia CnH2n tolak 2. Maka kesimpulan kita boleh buat di sini. Okey, untuk alkana CnH2n tambah 2, N sama dengan 1 dan seterusnya.
alkena CnH2n, N bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya, dan alkuna CnH2n tolak 2. So ini kena hafal. Sama 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya ini ikatan tunggal, yang ini ikatan ganda 2, dan ini ikatan ganda 3. Okey. Kemudian kita pergi kepada alkohol. Alkohol adalah bukan hidrokarbon. Kenapa bukan hidrokarbon? Dia mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kumpulan berfungsinya ialah hidroksil. Ini berbeza, hidroksida OH-. Yang ini OH sahaja. Dan formula AMP adalah CnH2n tambah 1, di mana N sama dengan 1, 2, 3. Okey. Contohnya, katakan N sama dengan 3, N sama dengan 3, so C3H2 darab 3 tambah 1 OH. Maka C3H7OH. Namanya ialah propanol. So, untuk penamaan, kita gantikan akhiran A daripada alkana dengan ol. So, propana akan jadi propanol. Kedudukan hidroksid adalah pada karbon pertama. Dia adalah priority. Priority sudah dapat kedudukan terkecil. Nama impact dia propan 1-ol. Apa maksud propan 1-ol? Jadi karbon OH berada pada karbon pertama. Jadi 1 ini menunjukkan OL berada pada C sama dengan 1. Okey, cikgu tunjukkan. Untuk alkohol. Katakan C3. Di sini OH. Dan ini adalah karbon pertama, kedua, ketiga. So, nama EUPAC. EUPAC ni nama international dia, nama IC lah. So, 3 karbon kita akan tulis propan. Kalau bukan nama EUPAC, kita akan tulis propanol. So, bila EUPAC, kita nak tahu OH ni duduk di kedudukan keberapa? Duduk di kedudukan C yang pertama. Jadi, kita tulis propan dash untuk bezakan perkataan dengan nombor 1. Bezakan dash ol. Propan 1-ol menunjukkan hidroksil berada pada karbon pertama. Sekiranya kita buka kedudukan berada di karbon kedua. Bila kita lukis OH, pastikan ikatan tu berada pada O, bukan pada H. Sebab O yang mempunyai boleh membentuk 2 ikatan. H hanya boleh membentuk 1 ikatan sahaja. So, sekarang ni bila kita letakkan kedudukan daripada kanan 1, 2, 3. Kalau daripada kiri pun 1, 2, 3. So, OH menunjukkan kedudukan karbonnya 2 sahaja. Kiri kanan pun sama. Jadi tak apa berlaku. Maka nama dia propan 2-ol. Okey. Ni sebenarnya kita panggil, kalau ada satu formula C3H7OH, tapi boleh dilukis dalam 2 formula struktur, iaitu propan 1-ol dan propan 2-ol. Ini juga kita panggil isomer. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lagi. Cikgu just mention awal dulu. So, formula sama, propan 2-ol dan propan 1-ol, tapi bila dilukis strukturnya berbeza. So, ini kita panggil juga fenomena isomer, di mana formula molekul sama tetapi formula struktur berbeza. Formula molekul, suatu kejadian, suatu fenomena di mana suatu sebatian mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Boleh ulang balik nota ni jika cikgu laju sangat. Okey, kemudian kita teruskan. Okey. Tengok cabaran minda ni. Ni salah.
kita letak pada H. Maksudnya H tu ada membentuk dua ikatan, sedangkan H hanya ada satu saja ikatan. Kemudian siri homolog seterusnya adalah asid karboksilik. Asid karboksilik ni sebenarnya asid lemah. Asid lemah yang banyak dijumpai dalam makanan, dalam haiwan, gigitan semut yang menyebabkan kesakitan mengandungi asid metanoik ataupun asid formik. Jadi sebab tu kalau kena gigit semut, ambil ubat gigi sapu, cepatlah hilang. Sebab ubat gigi tu bersifat alkali, jadi dia akan neutralkan gigitan semut tu, ataupun basuh dengan air. Asid tu akan jadi cair, so dia kurang sakit. Juga pula mengandungi asid etanoik yang juga dikenali sebagai asid asetik. Jadi asid lemah lah asid karboksilik ni yang boleh dimakan, dia boleh consume. Kalau asid kuat, asid hidroklorik, asid nitrit ni tak boleh makan. Maka asid karboksilik juga adalah bukan hidrokarbon sebab mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Kumpulan berfungsi adalah karboksil, COOH. Okey. Yang ni ikatannya akan bersambung dengan karbon dan hidrogen. Jadi formula ARM CnH2n tambah 1 COOH, di mana N dia bermula dengan kosong. Kenapa N dia bermula dengan kosong? Kerana dia sudah ada satu karbon di kumpulan berfungsi. Jadi kalau karbon yang pertama nama mat, so kena N tu kena 1 tolak 1. 1 tolak 1 sama kosong sebab sudah ada karbon di karboksil. So untuk formula molekul asid metanoik HCOOH. Okay, so yang ni juga buat. Okay, kita tunjukkan sekali lagi. Okay. Kata asid karboksilik. Katakan asid propanoik. So propan ini menunjukkan C sama dengan 3. Tapi pada karboksil, iaitu kumpulan berfungsi, sudah ada satu karbon. Maka N dia sama dengan 3 tolak 1 sama dengan 2. So bila kita nak menulis formula molekul bagi asid propanoik menggunakan kumpulan formula ARM CnH2n tambah 1 COOH, kita kena tolak 1 ni sebab sudah ada kat sini. Okey, ni H. Maka N kita ialah 2. So N kita kena letak 2. So C2 H 2 darab 2 tambah 1 COOH. So C2 H5 COOH adalah asid propanoik. Walaupun nampak 2 di depan, tapi kita kena total jumlahkan ada 3 karbon sebenarnya. So bila kita lukis, dia tak ada nampak perbezaan tu. Okay, kita akan tetap nampak 3 karbon. 1, okay, 1, 2, 3. Yang terakhir ni ialah kumpulan berfungsi double bond O dan OH. Ni cara melukis karboksil. Cikgu panggil. So ini tengok berapa jumlah hidrogen yang boleh masuk lagi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So cuba buat yang ni. Okay.